Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Mahfuzah binti Muhammad Ali, nama matrik 290358. Untuk tugasan perkumpulan kali ini, kumpulan kami telah memilih untuk mengulas dengan lebih lanjut tentang keadilan ketika pelantikan jawatan dalam sesebuah syarikat. Allah sebagai Al-Hakam adalah yang Maha Pengatur dan Pencipta dengan adil. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya, Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas Al-Arsh. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha melimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Keadilan dalam pelantikan jawatan dalam sesebuah syarikat adalah sangat penting untuk memastikan proses yang beretika. Ia juga membantu dalam mencipta persekitaran yang positif dan memberi peluang kepada individu yang lebih layak tanpa mengira latar belakang atau faktor diskriminasi. Seterusnya, etika dalam pengambilan pekerja. Yang pertama, saksama dan dilakukan tanpa diskriminasi, iaitu syarikat mesti memastikan semua calon dilayan secara adil dan sama rata tanpa mengira kaum, jantina, agama, umur atau faktor lain yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua iaitu ketulusan, di mana proses pengambilan mestilah telus dan calon mesti mengetahui langkah-langkah dan kriteria yang digunakan dalam pemilihan pekerja. Calon juga perlu menyediakan maklumat dengan jelas seperti gaji dan faedah. Yang ketiga adalah adil dalam membuat pemilihan, iaitu keputusan pengambilan pekerja hendaklah berdasarkan kelayakannya, pengalaman dan kebolehan yang berkaitan. Faktor peribadi atau diskriminasi tidak seharusnya mempengaruhi keputusan tersebut. Seterusnya adalah privasi, di mana privasi calon mesti kita hormati, maklumat peribadi calon mesti dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan pengambilan. Dan yang terakhir, soalan bukanlah dalam bentuk diskriminasi, iaitu soalan dalam temuduga atau borang permohonan mestilah berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan dan mestilah tidak bersifat diskriminasi. Sebagai contoh, tidak sepatutnya ada soalan berkenaan dengan status perkahwinan atau kehamilan, melainkan ia berkaitan dengan pekerjaan. Dan terakhir, pematuhan undang-undang, di mana organisasi mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan. Saya Musa bin Muhammad Rashid dengan nombor matrik 290420 ingin membentangkan tugasan kami etika dalam pengambilan pekerja. Saya mulakan dengan senario terkini. Nepotisme atau kronisme ialah amalan melantik seseorang ke jawatan berdasarkan hubungan keluarga dan rakan, selalunya dalam jawatan pekerjaan. Amalan ini amalan berbahaya kerana ia tidak menganggap kelayakan atau kebolehan seseorang yang berpotensi merosakkan sistem masyarakat. Islam memandang ini sebagai haram dan harus dielakkan kerana ia mengkhianati hak orang lain. Nepotisme berasal dari perkataan Yunani nepos dan otis, bermaksud keturunan atau sepupu. Ia merupakan tingkah laku yang menunjukkan kecenderungan yang keterlaluan terhadap kaum kerabat, mengutamakan atau menguntungkan mereka dalam jawatan dan memiliki kaum kerabat untuk memegang jawatan kerajaan khususnya yang berkaitan dengan masyarakat. Perbuatan ini dianggap haram dan mestilah dielakkan. Namun, terdapat cabaran dan masalah yang paling ketara yang dialami oleh firma ialah kos pengambilan, kos pengiklanan, proses penilaian dan pemilihan pekerja. Kadar ketidakhadiran dalam temuduga, pusingkan tim pekerja dan kesukaran mendapatkan pekerja yang berkualiti dan tiada SOP khusus serta keperluan membuat keputusan dalam masa yang singkat membuka peluang kepada kecurangan dan salah guna kuasa dalam proses pelantikan jawatan dan pengambilan pekerja. Adil. Tidak beretika dalam pekerjaan boleh membawa kesan yang merugikan, baik kepada individu, organisasi maupun masyarakat secara keseluruhannya. Beberapa kesan negatif jika seseorang pekerja tidak beretika dalam pekerjaan antaranya ialah kehilangan kepercayaan. Tidak beretika dalam pekerjaan boleh merosakkan kepercayaan antara pekerja dan majikan, juga antara rakan sekerja. Kepercayaan adalah asas penting mana-mana hubungan pekerjaan yang berkesan.
Seterusnya adalah reputasi organisasi. Organisasi yang dilihat tidak beretika boleh menjejaskan reputasi sesebuah organisasi. Ianya boleh membawa kepada kehilangan pelanggan, pelabur atau bahkan tindakan undang-undang. Seterusnya adalah reputasi organisasi. Kesan seterusnya adalah kurangnya inovasi dan kolaborasi. Suasana yang tidak beretika boleh menghalang pekerja daripada berkongsi idea dan berkolaborasi dengan baik. Ianya juga dapat merosakkan inovasi dan kemajuan sesebuah organisasi. Ia juga dapat memberikan impak negatif terhadap psikologi. Tindakan yang tidak beretika boleh mengakibatkan tekanan psikologi dan kesan psikologi negatif ke atas pekerja yang mungkin menjejaskan kesihatan mental mereka. Dan akhir sekali, pengaruh sosial. Tidak beretika dalam pekerjaan boleh menyebabkan penyebaran nilai-nilai dan etika yang tidak bagus ke dalam masyarakat secara keseluruhannya. Oleh itu, kita sebagai pekerja hendaklah sentiasa mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan etika-etika yang baik hendaklah diamalkan dalam kehidupan sehari. Kesan akibat pelantikan tidak berteka melalui budaya kronisme dan nepotisme boleh membawa kepada isu diskriminasi kepada pekerja lain, terutamanya kepada bakat muda dan pekerja berpotensi yang mahu menyumbang idea dan sepenuh tenaga mendapati kreativiti mereka telah terbatas, akhirnya mengambil jalan keluar dari sebuah organisasi. Ia juga bakal membawa kepada masalah integriti yang serius seperti gejala rasuah. Bukan itu saja, mana dapat menunjukkan dinding kuat bagi melindungi pemberi dan penerima rasuah dalam sesebuah organisasi. Rasuah berlaku apabila nilai integriti seseorang individu itu lemah dan mereka tamak untuk hidup melebihi pendapatan yang diperolehi. Ini berlaku apabila terdapat kelemahan dalam kawalan organisasi serta dalam sistem dan prosedur kerja yang membolehkan pelaku mengeksploitasi rasuah. Riwayat Imam Ahmad bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, maksudnya, siapa yang bertanggungjawab melantik Muslim yang lain untuk melakukan jawatan tapi dia melantik melalui cara kecintaan, favoritisme, kekeluargaan terhadap seseorang itu, maka laknat Allah ke atasnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, sentiasalah menjaga integriti ialah kualiti unggul dalam individu dan organisasi. Berkait rapat dengan etika, ia berasaskan tindakan seharian dan dipengaruhi oleh budaya kerja, termasuk nilai kepercayaan dan sikap terhadap pekerjaan mereka. Integriti bukan sahaja tertumpu kepada isu rasuah, tapi juga kepada amalan seperti ketepatan masa, penyampaian maklumat dan kualiti perkhidmatan. Kita mesti sentiasa menunjukkan integriti dalam perkhidmatan untuk mengekalkan kepercayaan yang diberikan kepada kita, memastikan integriti dan tadbir urus terbaik memerlukan komitmen daripada pegawai, kaki tangan dan organisasi. Islam menggalakkan kepercayaan, kejujuran, hibah, kasih sayang dan kemesraan antara majikan dan pekerja selagi tidak melanggar syariat Islam untuk membentuk masyarakat yang berjaya dan bertakwa. Sekian, terima kasih.